Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Baik, hari ini kembali lagi bersama kelas online Cikgu Zulia. Kita akan membincangkan tentang tajuk Sains KSSM tingkatan 5 bagi murid-murid yang berkelbapangan. Okey, bagi kelas cikgu, okey, teruskan ikut jadual waktu. Okey, boleh tonton berulang kali sekiranya tidak faham. Okey, sama-sama sediakan buku teks dan kita belajar bersama-sama. Okey, jangan lupa like, share dan juga subscribe channel cikgu supaya anda dapat notification untuk video-video yang seterusnya. Okey, jom kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Hari ini cikgu nak membincangkan tentang tema yang pertama dalam topik Sains KSSM tingkatan 5, iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Okey, bidang pembelajaran pertama iaitu mikroorganisma. Okey, kita sedia maklum hari ini kita pernah dengar perkataan mikroorganisma, tapi kita tahukah apa itu mikroorganisma? Okey, hari ini kita selalu dengar berita berkaitan dengan penyakit yang tular di seluruh dunia, iaitu coronavirus. Nama pun coronavirus tentu-tentulah ia adalah sejenis virus ataupun lebih dikenali sebagai COVID-19, COVID-19. Okey, iaitu salah satu penyakit berjangkit yang mula dikesan dan dikenal. Okey, yang dikenal pasti di Wuhan, China. Okey, susulan penularan wabak COVID-19 ni secara meluas di seluruh dunia. Penyakit ini dikategorikan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Okey, jadi kita lihat tajuk kita pada hari ini. Kita lihat dulu standard kandungan. Okey, standard kandungan kita 1.1 dunia mikroorganisma dan standard pembelajaran 1.1.1 berkomunikasi mengenai mikroorganisma. Okey, baik. Jadi persoalan cikgu adalah mengapakah mikroorganisma tidak ditemukan sebelum mikroskop dicipta? Okey, itu persoalannya. Okey, jadi kita akan lihat satu persatu sekejap lagi. Jom. Baik, di sini murid-murid dapat lihat paparan itu. Okey, gambaran beberapa jenis mikroorganisma yang terdapat dalam dunia. Okey, ini antaranya sahaja. Okey, baik, seterusnya kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah mengelaskan murid di akhir video ini, murid sekurang-kurangnya dapat mengelaskan mikroorganisma kepada 5 kumpulan. Okay, kemudian menyatakan bakteria, fungi, protozoa, virus dan alga berdasarkan ciri seperti saiz, bentuk, habitat, cara pembiakan dan juga nutrisi. Jadi mungkin hari ini cikgu akan membincangkan objektif pembelajaran yang pertama supaya kita lebih jelas dan lebih fahamlah. Okey, baik. Seterusnya, jom kita tengok. Okey, ini adalah gambaran tentang mikroorganisma. Okey. Apa tu mikroorganisma? Kenapa cikgu tinggalkan persoalan tadi? Ini yang kamu dapat lihatlah. Iaitu mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Sebab itu mikroskop dicipta untuk melihat mikroorganisma ini. Kerana terlalu seni dan tidak dapat dilihat oleh mata kita. Okay. Baik, seterusnya mikroorganisma hanya dapat dilihat melalui bantuan mikroskop. Okey. Baik, sebelum itu, jika kamu lihat buku teks muka surat 4 dan juga 5, saya percaya semua murid-murid mempunyai buku teks KSSM yang baru dan telah menerima buku teks tersebut. Contoh macam inilah. Buku teks ini. Baik, lihat muka surat 4 dan 5, kamu boleh rujuk di muka surat 4 dan 5 ini. Ada perkataan flora normal. Flora normal. Apa itu flora normal? Kita lihat. Merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma termasuklah manusia kita lah. Dan haiwan dan tidak menyebabkan penyakit. Bermaksud mikroorganisma ini baik untuk badan kita. Sama ada manusia ataupun haiwan. Nanti kita akan lihat satu persatu. Baik, di mana kita dapat lihat dalam badan kita ni, di manakah mikroorganisma itu ada. Pertama kita lihat di bahagian atas salur pernafasan.
jika murid-murid lihat buku teks di muka surat 5, okey, ada dinyatakan nama-nama mikroorganisma yang terdapat pada bahagian atas salur pernafasan. Okey, iaitu yang pertama Staphylococcus SP. Ini memang kena ingat lah, nama susah kan. Ingat. Okey, yang kedua Streptococcus SP. Ini di bahagian atas salur pernafasan. Baik, seterusnya di bahagian kulit ada Staphylococcus SP dan Corynebacteria SP atau Corynebacteria SP. Baik, di bahagian usus kecil pula, usus kecil kita ya. Ada Escherichia coli. Escherichia betul ke pronunciation tu? Escherichia coli. Dan Streptococcus SP. Streptococcus SP dan Lactobacillus SP. Nama susah nak sebut. Jadi satu persatu lah kita kena ingat. Baik, di bahagian uretra pula ada Corynebacterium SP, ada Staphylococcus SP dan juga di sini cikgu nak nyatakan tentang kenapa pentingnya flora normal. Flora normal ni penting untuk kesihatan manusia, supaya dia dapat bersaing dengan patogen. Untuk mendapatkan nutrien dan menghalang pembentukan koloni patogen. Koloni patogen ni yang tidak baik lah. Kemudian flora normal ini ada terdiri pada bakteria yang mensintesiskan vitamin pada badan kita. Vitamin apa? B12 dan juga vitamin K. Kemudian dia juga merangsang pertumbuhan tisu badan seperti tisu di kolon. Kolon tu di bahagian usus besar dan tisu di dalam salur pencernaan kita. Ada juga di dalam badan kita terdapat mikroorganisme. Selain itu, flora normal juga merangsang pembentukan antibodi yang melawan patogen dan juga penyakit. Jadi kita menggalakkan badan kita untuk lebih sihat. Jadi kita jangan anggap semua mikroorganisme itu berbahaya. Baik, seterusnya pengelasan mikroorganisme kita dapat lihat di sini. Di buku teks ada muka surat 5, ada 5 kumpulan mikroorganisme yang kita akan pelajari satu persatu. Untuk pembelajaran kali ini, cikgu hanya terangkan objektif pembelajaran yang pertama, iaitu kita mengelaskan mikroorganisme kepada 5 kumpulan, iaitu fungi, alga, protozoa, bakteria dan juga virus. Jadi itu saja pengenalan kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid boleh membuat ulang kaji di muka surat 4 dan juga 5. Kita akan sambung pada video dan juga PDPC seterusnya. Jumpa lagi. Bye. Baik, itu sahaja perkongsian kita pada hari ini dan cikgu harap kamu sentiasa belajar dan sentiasa belajar. Jangan putus asa. Baik, cikgu tinggalkan sedikit pesanan. Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang sentiasa berusaha. Jadi, sentiasa berusaha, sentiasa mengulang kaji pelajaran, insya-Allah kamu akan berjaya. Baik, dengan itu kita jumpa lagi di next video. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.